anak dia ada. Anak dia. Laki, puang, tak kira berapa orang, tak kira kecil besar, boleh belaka. Bahkan hak duduk dalam kandungan pun ada hak. Tetap dapat hak duduk dalam kandungan. Lepas tu nanti kita akan cerita. Bab kalau seorang mati tu, bini dia sedang mengandung macam mana, nanti kita akan cerita lepas ni. Okey, boleh. Anak. Lepas tu, ayah dia ada tak? Ada. Mak dia ada tak? Ada. Suami ada. Okey, hak tu je boleh. Hak lain tak boleh. Ya, kalau ada anak lelaki, cucu lelaki, ayah 3 orang ni ada, adik-beradik tak boleh, pak saudara tak boleh, anak saudara tak boleh belaka sepupu tak boleh. 3 orang ni, ya sekat habis orang. Anak lelaki, cucu lelaki dengan ayah. Kalau ada 3 orang ni, dak ayah cakap lah, pak saudara boleh ke tak? Adik-beradik boleh ke tak? Anak saudara boleh ke tak? Sepupu boleh ke tak? Sebab benda? Sebab 3 orang ni sekat belaka. Ada anak lelaki, ada cucu lelaki, ada ayah, salah seorang daripada 3 ni, habis adik-beradik tak boleh, anak saudara tak boleh, pak saudara tak boleh, anak pak saudara tak boleh, tauki saudara tak boleh belaka lain. Baik. Jadi 5 orang ni tak ada siapa yang boleh halang, dan 3 orang daripada 5 orang ni dia menghalang orang lain. Baik. Itu secara ringkaslah, nak cerita panjang lagi waktu kena masuk dalam ilmu fiqh. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, dan dinilai sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnul Jarud, dan dikuatkan oleh Imam Ibnu Adi. Imam Ibnu Adi menilai hadis ini sebagai hadis kuat. Hak yang kita cerita saat ini tu semuanya adalah ulama-ulama hadis. Hak yang kita cerita saat ini tu adalah nama kepada ulama-ulama hadis. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya katanya wa'anil miqdami bani ma'di kariba radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, al-khalu warithu man la waritha lah, akhrajahu Ahmad wal arba'ah siwa at-Tirmidzi wa hassanahu Abu Zur'at ar-Razi wa sahhahu Ibnu Hibban wal Hakim. Maksudnya daripada Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, saudara lelaki ibu, maksudnya saudara lelaki ibu, adik-beradik lelaki kepada mak si mati. Cakap kita benda, pak dara si mati hak sebelah mak. Tu cakap kita kan. Tu adik-beradik lelaki, saudara lelaki ibu. Maksudnya benda, pak saudara hak lelaki. Pak saudara memang lelaki dah pak. Kalau mak hak puang. Pak saudara sebelah mak adalah waris harta peninggalan orang yang tidak mempunyai ahli waris yang lain. Jadi dalam hadis ni menyebut pak saudara sebelah mak adalah menjadi ahli waris sekiranya si mati tidak meninggal ahli waris. Tak ada ahli waris seorang. Ada pak saudara sebelah mak. Maka hadis ni memberi faham bahawasanya pak saudara sebelah mak adalah ahli waris juga. Baik. Okey, untuk kita faham bab ni, hangpa kena cerita sikit lagi. Ni sebagai tangga untuk faham bab ni. Sebab kita tak sebut muqaddimah, kita tidak ada tangga, kita tak cerita lu benda-benda yang berkait dengan ni, yang menjadi yang penting untuk memahami bab ni, maka kita tak fahamlah bab ni. Okey. Tadi sebelum ni kita cerita siapa? Kita cerita ahli waris. Kita cerita ahli waris semua sekali ada 23. Ingat tak? Anak lelaki, anak puang, cucu lelaki daripada anak lelaki, cucu puang daripada anak lelaki, adik-beradik lelaki seibu sebapa, adik-beradik perempuan seibu sebapa, adik-beradik lelaki sebapa, adik-beradik perempuan sebapa, adik-beradik lelaki seibu, adik-beradik perempuan seibu, anak lelaki kepada adik-beradik lelaki seibu sebapa, anak lelaki kepada adik-beradik lelaki sebapa. Berapa dah? Banyak dah tu, dah ingat dah berapa dah. Baik, lepas daripada tu pak saudara seibu sebapa sebelah ayah, pak saudara sebapa, anak lelaki kepada pak saudara seibu sebapa sebelah ayah, anak lelaki kepada pak saudara sebapa sebelah ayah, lepas tu suami isteri. Kalau perasan saat ni tu semua sekali ada sebanyak 23. Sekali lagi lah. Tu anak lelaki seorang, anak puang, cucu lelaki daripada anak lelaki, cucu puang daripada anak lelaki, 4 dah. Adik-beradik lelaki seibu sebapa, adik-beradik perempuan seibu sebapa, 6.
adik-beradik lelaki sebapa, adik-beradik perempuan sebapa, adik-beradik lelaki si ibu, adik-beradik perempuan si ibu, 10 dah situ. 10 dah. Anak lelaki kepada adik-beradik lelaki si ibu sebapa, anak lelaki kepada adik-beradik lelaki sebapa. 12 dah. Lepas tu pok saudara si ibu sebapa. Pok saudara, kita dak sebut lagi. Mak, ayah, nenek sebelah mak, nenek sebelah ayah, 16 dah. Pok saudara sebelah ayah hak ibu sebapa dengan ayah. Pok saudara sebelah ayah hak sebapa dengan ayah, 18. Anak lelaki kepada pok saudara si ibu sebapa sebelah ayah, anak lelaki kepada pok saudara hak yang sebapa dengan sebelah ayah. Baik. Lepas daripada tu suami, lepas tu isteri. Lepas tu datuk hak kita tinggal seorang lagi. Jadi semua sekali saat ni tu 23. Tinggal saat ni ayah, datuk, mak, nenek sebelah ayah, nenek sebelah mak. Jadi semua sekali hak yang kita cerita saat ni sebanyak 23. 23 tu nama dia ahli waris. Hak tu dipanggil ahli waris tau. 23 orang ni tau. Ahli waris. Jadi 23 tolak salah seorang daripada suami isteri. Kalau orang lelaki mati tak ada suami, kalau orang perempuan mati tak ada isteri, maka jadi 22. Dan kita cerita dah kalau ada belaka 22, maka boleh tak ada 5 je. Tak ingat tak tadi kita cerita kan? Baik. Jadi hak sani tu kita dah cerita tu ahli waris tu nama dia. Tu nama dia ahli waris. Di sana ada orang yang mempunyai hubungan pertalian darah dengan si mati. Orang yang mempunyai pertalian darah dengan si mati tapi dia bukan ahli waris. Siapa? Okey, kita buat contoh. Anak ni kita buat contoh cucu lelaki daripada anak puang. Cucu puang daripada anak perempuan. Sebab kita pernah cerita dah. Cucu daripada anak puang, tak kira cucu lelaki ke cucu puang, adalah bukan ahli waris. Tapi dia ada hubungan pertalian darah dengan si mati. Okey. Yang pertama, siapa? Anak puang. Kepada cucu puang daripada anak puang, cucu lelaki daripada anak puang. Lepas tu pok saudara sebelah mak, mak saudara sebelah mak, mak saudara sebelah ayah. Semuanya orang yang mempunyai hubungan pertalian darah dengan kita tapi dia tidak berhak mendapat pusaka. Datuk sebelah mak, dia tak ada, bukan ahli waris dia, tapi dia mempunyai pertalian darah dengan si mati. Maka orang yang mempunyai pertalian darah dengan si mati saat ni, hak yang tak dapat saka, istilah yang disebut oleh ulama fiqh nama dia zawil arham. Nama dia. Orang tu nama dia benda zawil arham. Orang-orang yang mempunyai hubungan pertalian darah dengan si mati tetapi dia tidak berhak mendapat pusaka daripada si mati. Ramai sebenarnya. Ramai. Orang hak yang mempunyai hubungan pertalian darah dengan si mati, badan dia tidak dapat pusaka daripada si mati. Antaranya adalah pok saudara sebelah mak. Adik-beradik lelaki mak adalah zawil arham, dia bukan ahli waris. Ingat tak gitu kan? Baik. Maka apabila seorang tu meninggal dunia, dia bini tak ada. Anak jauh sekali ada, anak kucing ada lah. Anak sendiri tak ada. Baik. Jadi masa dia mati, bini tak ada. Kalau orang puan mati, tu lelaki tak ada. Anak pun tak ada. Ayah mati lama dah. Mak mati lama dah. Tok Ki tak tahu lah, masa zaman Jepun lagi mati. Tok Ki tu mati lama belaka dah. Tak ada. Tak ada belaka pok saudara, tak ada anak saudara, tak ada adik beradik, tak ada belaka. Ada pok saudara sebelah mak je. Okey, pok saudara sebelah mak pada asam dia zawil arham, bukan ahli waris. Soalannya, adakah pok saudara sebelah mak dapat saka? Di sini berlaku khilaf di kalangan ulama fiqh. Sebahagian daripada sahabat Rasulullah berpandangan bahawasanya apabila tak ada dah ahli waris hak yang kita cerita tadi, hak ada zawil arham, contoh pok saudara sebelah mak, maka harta tersebut diberikan kepada dia. Sebab dalam hadis ni Rasulullah kata mana? Al-khalu warithu man la warithalah. Pok saudara sebelah mak, dia adalah ahli waris bagi si mati yang tidak mempunyai ahli waris. Baik. Satu. Dan pandangan ini diambil
oleh sebahagian daripada ulama mazhab. Antaranya adalah mazhab Hanafi, mazhab Hanbali. Jadi mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali adalah kalau tak ada belaka ahli waris, tapi ada keluarga dia tapi bukan ahli waris, maka harta tu biar kepada keluarga dia. Tu kalau dalam istilah ulama dia panggil dia taurith zawil arham. Dia beri pesaka kepada orang yang mempunyai pertalian darah dengan si mati tetapi dia bukan ahli waris pada asal. Baik. Itu pandangan sebahagian daripada ulama di kalangan sahabat dan sebahagian ulama mazhab. Tetapi mazhab Imam Syafi'i tidak begitu. Mazhab Imam Syafi'i kata lagu mana? Sama juga dengan pandangan sebahagian ulama dalam mazhab Maliki. Dia kata ketika tidak ada ahli waris, maka zawil arham tak dapat saka. Dah harta nak bagi siapa? Harta banyak naik kepada baitul mal. Naik kepada benda baitul mal. Kena serah kepada baitul mal harta dia. Dah baitul mal milik siapa? Milik semua orang Islam. Itu baitul mal. Baitul mal ni milik siapa? Milik semua orang Islam. Maksud dia apabila duit itu dimasukkan dalam baitul mal, maka pemegang baitul mal saat itu dia kena uruskan duit tersebut untuk kemaslahatan orang Islam. Jadi tengok orang susah bagi, mana kemaslahatan orang Islam. Baik. Jadi kalau mengikut mazhab Imam Syafi'i, dia tidak ada taurith zawil arham selama mana baitul mal ada. Kalau baitul mal ada, dengan syarat baitul mal itu diurus dengan betul. Maksud kerana diurus dengan betul, jadi duit saat ni itu memang dikeluarkan, dibahagikan, harta baitul mal dibahagikan kepada orang hak yang sepatutnya, orang hak yang selayaknya. Baik, maka perlu diberikan kepada baitul mal terlebih dahulu. Kalau tak ada, itu pasal lain. Baik. Seterusnya katanya wa an Abi Umamah bin Sahl qal kataba ma'i Umar ila Abi Ubaidah radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah wa rasuluhu maula man la maula lah wal khalu warithu man la waritha lah rawahu Ahmad wal arba'ah siwa Abi Dawud wa hassanahu at-Tirmidzi wa sahahahu Ibn Hibban. Maksudnya Abu Umamah bin Sahal telah menceritakan bahawa Khalifah Umar, Sayyidina Umar bin Al-Khattab pernah mengirim surat melalui Abi Umamah ditujukan kepada Abi Ubaidah radhiyallahu anhum. Abi Ubaidah pun sahabat Rasulullah, Sayyidina Umar pun sahabat Rasulullah. Zaman pemerintahan Sayyidina Umar tu disurat atau kepada Abi Ubaidah. Kandungan dalam surat tersebut menyebutkan bahawa Rasulullah pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya adalah pelindung orang yang tidak mempunyai pelindung. Orang yang tidak ada pelindung daripada keluarganya, dia sebatang kera. sebatang dia kita kata sebatang kara kan. Jadi tak ada orang lain dia je. Maka dia di dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ada keluarga, maka dia akan menjadikan ada sikit-sikit dia ngaduha kepada keluarga dia, ada tempat ngaduha. Jadi orang yang tidak ada keluarga ni, jadi ada masalah nak ngadu siapa? Maka dia akan ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala adalah penjaga kepada orang tersebut. Maka pada penghujung hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saudara lelaki ibu adalah pewaris orang yang tidak mempunyai ahli waris yang lain. Sama dengan maksud hadis yang sebelum ni. Dan hadis ini dijadikan sandaran dalil oleh sebahagian daripada ulama fiqh bahawasanya zawul arham kalau sekiranya tidak ada ahli waris maka dia berhak mendapat pusaka. Tapi mazhab Imam Syafi'i mengatakan perlu didahulukan baitul mal sekiranya baitul mal ada dan sekiranya baitul mal itu adil diurus dengan betul. Baik. Katanya hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad dan empat orang ulama hadis yang lain. Imam Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Melainkan Abu Dawud tak riwayat hadis ini.
Dan hadis ini dinilai hasan oleh Imam Tirmizi dan dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban. Seterusnya, wa an Jabir radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza istahalla al-maulud wurith rawahu Abu Dawud wa sahhahu Ibn Hibban. Maksudnya daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, apabila seorang bayi menangis saat kelahirannya, dia berhak mewarisi. Hadis riwayat Abu Daud dan dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak ni bab dia, bab apabila seorang tu meninggal dunia, orang lelaki. Kita buat contoh lebih mudah, orang lelaki lah. Orang lelaki meninggal dunia, ketika itu isteri dia sedang mengandung. Masa dia mati tu, ketika tu isteri sedang mengandung. Soalannya, anak yang dikandung oleh isteri saat itu belum lagi dilahirkan, semasa kematian si mati, adakah berhak mendapat pusaka ataupun tidak? Berhak ke tak? Jawapannya, kita nak tahu berhak tak, kita tengok ada tak sebab yang membolehkan orang hak yang hidup mendapat pusaka daripada orang yang meninggal dunia. Sebab pusaka hak yang kita cerita sebelum daripada ni ada 3. Sekarang ni tak ada walak tak ada, pembebasan hamba tak ada, tinggal lagi 2. Perkahwinan, yang kedua pertalian darah, ada hubungan pertalian darah. Okey. Seorang perempuan masa tu lelaki dia mati, dia mengandung. Dah anak dalam kandungan dia, anak siapa? Anak orang puang tu. Ayah dia siapa? Ayah dia hak yang mati. Jadi bermakna kandungan tersebut adalah anak kepada si mati. Jadi bermakna kandungan tersebut berhak mendapat pusaka. Andai kata anak tu dilahirkan hidup, tiba-tiba orang lain dakwi kepada dia, adik-beradik lain dakwi, Toki dakwi, tok dakwi, mak dia diri dakwi. Sebab apa? Sebab awak masa ayah mati, awak duduk dalam perut lagi, awak tak berhak hak tu salah, hak tu telah berlaku zalim, makan harta orang secara batil, hak tu tidak dibolehkan, haram, dosa besar. Baik, jadi budak tu, janin saat ni tu, dia berhak mendapat pusaka kerana dia adalah anak kepada si mati, tapi dengan syarat. Bukan berhak berhak secara mutlak, bahkan berhak dengan bersyarat. Syarat dia benda, kata Rasul, idastahal. Apa dia istahal? Dia keluar dalam keadaan dia menangis. Jadi masa dilahirkan, dia menangis. Baik, dia bersuara, dia bunyi masa kuek kejap nangis. Masa dia masa mak dia melahirkan dia, maka dia berhak mendapat pusaka. Walaupun setelah daripada itu dia meninggal dunia, duduk dalam 5 jam mati. Budak saat ni, budak saat ni dapat saka daripada harta peninggalan ayah dia. Budak saat ni dapat saka daripada harta peninggalan ayah dia. Dan budak tu mati. Jadi apabila budak tu mati, bahagian dia daripada peninggalan ayah dia perlu dibahagikan kepada ahli waris dia pula. Sebab ahli waris ayah dia lain, ahli waris dia lain. Tidak sama. Ahli waris ayah dia lain, ahli waris dia lain. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masa dilahirkan dia tidak bersuara, tetapi ada tanda hidup, gerak. Masa tubik tu gerak banyak, gelepar. Ada tanda hidup. Masa tubik tu dia kelip, tengok situ tengok sini, dia sebentar mati. Masa tubik. Mengikut mazhab Imam Syafi'i, tetap bayi tersebut mendapat pusaka daripada harta yang ditinggalkan oleh ayah dia yang telah meninggal dunia ketika dia masih lagi berada dalam perut mak dia. Tetap dapat pusaka juga. Baik. Tapi kalau sekiranya dia mati dalam perut mak, mati dalam perut lagi, masa tubik tu dah hidup dah, maka tidak ada lagi hak dia daripada harta pusaka. Baik. Jadi bahagian dia tu tak ada. Jadi apa dia tak ada, maka dianggap dia bukan ahli waris. Jadi harta pusaka ayah dia kena bagi kepada ahli waris hak yang lain saja. Tu benda hak yang perlu kita kena faham. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam kitab fiqh
Antara perkara yang dibincangkan adalah bagaimanakah kita nak membahagikan pusaka ketika ada pada ahli waris saat itu di sana, apabila jika ada dalam ahli waris hak yang masih lagi duduk dalam perut mak. Macam kita kata seorang lelaki mati, bini dia sedang mengandung. Lepas tu nak bagi saka mana? Di dalam kitab fiqh ada disebutkan cara bagaimana nak bagi saka. Bukan mesti kena tunggu benda. Kena tunggu beranak dulu lah. Apa tu tunggu besar dulu baru kita bagi saka. Hal tu sebenarnya kadang-kadang salah, kadang-kadang tak salah. Melewatkan bagi saka saat itu bukanlah benda yang comel. Dan kadang-kadang melewatkan pembagian pusaka dia jatuh jatuh di dalam benda yang dilarang oleh syarak, jatuh dalam haram. Sebagai contoh, di kalangan ahli waris saat itu anak yatim. Jadi kalau melewatkan pembahagian pusaka menyebabkan sebahagian daripada harta akan binasa, akan rosak. Baik, maka orang yang dewasa di kalangan ahli waris, kalau dia lock lagu tu, maka tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan kerana di sana ada hak anak yatim. Itu di antara benda hak yang penting perlu kita kena faham, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Benda hak yang nak cerita dalam kitab fiqh, apabila seorang tu meninggal dunia tapi ada ahli waris dia masih lagi dalam kandungan isteri dia, maka ada cara bagi saka. Faham hati? Bagi saka lalu ada cara. Dan ada cara mana? Sebab kita tak tahu laki ke puang. Kita tak tahu seorang ke dua orang, mungkin kembar, mungkin seorang. Kita tahu mungkin hidup, lepas tu mungkin mati. Baik, dia ada cara. Cara pengiraan dia ada. Ada cara pengiraan dia. Nak tahu lagu mana, lepas tu kena mendalami kitab fiqh lah. Ya ajarlah cara lagu mana kita nak kira. Baik. Seterusnya, wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa lil qatil min al mirath shay' wa rawahu an-Nasa'i wa ad-Daraqutni wa qawwahu ibn Abd al-Barr wa a'allahu an-Nasa'i was-shawab waqfuhu ala Umar. Daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayahnya, daripada datuknya, katanya Rasulullah, kata datuk dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, seorang pembunuh tidak berhak mendapat warisan barang sedikit pun daripada orang yang dibunuhnya. Hadis riwayat Nasa'i dan Imam Ad-Daraqutni. Dan hadis ini dinilai kuat oleh Imam Ibn Abdul Bar, akan tetapi Imam Nasa'i menilainya sebagai lemah, menilainya sebagai bermasalah. Namun sebenarnya hadis ini adalah hadis mauquf di atas Abdullah bin Umar, di atas Amr, bukan Abdullah bin Umar, di atas Amr. Maksudnya ia adalah perkataan sahabat Rasulullah, bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara perkara yang disepakati oleh ulama fiqh adalah pembunuh dia tidak boleh mewarisi daripada ahli waris dia. Katakanlah anak dia ngisak, sallallahu alaihi wasallam, anak dia ngisak, balik ngamuk, nak pitih dengan mak. Mak dakwi nyerabut kata. Gabut kata, luka habis mak sampai ke mati mak. Maka anak tersebut telah melakukan dosa besar dan dia tidak berhak sedikit pun daripada harta pusaka yang ditinggalkan oleh mak dia. Kerana punca kematian mak dia adalah sebab dia. Pembunuh tidak berhak sedikit pun daripada harta pusaka. Contoh lain. Jadi orang puang dia nak marah kepada tok lelaki dia, cemburu warna tahu. Siapanya kerak hak tu kerak ni sampai ke mati tok lelaki. Contoh. Maka perempuan tu tidak berhak sedikit pun daripada harta peninggalan si mati. Sama juga tok lelaki bunuh isteri, isteri bunuh tok lelaki, anak bunuh ayah, ayah bunuh anak. Jadi pembunuh tidak layak sedikit pun daripada harta orang hak yang dia bunuh. Baik. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahawasanya
sama ada bunuh dengan sengaja ataupun tidak sengaja, tersalah. Jadi dua beranak ni pergi beraya hutang. Anak ayah duduk, dia pun pecah. Ni contoh je kan, pecah nang ada orang kata pernah berlaku. Pecah. Anak pergi kat nu, ayah pergi kat ni. Tiba-tiba ayah tengok tu jauh, anak tengok jauh. Oh, lawa ayah hutang. Tembok-tembok kena ayah sendiri. Okey, hak tu dia tersalah, mati kawan tu. Sallallahu salamatu wal afiyah. Ni sebagai contoh. Bukan sengaja tau. Daripada sudut dosa, bukan sengaja. Tetapi dalam mazhab Imam Syafi'i menyebabkan si anak saat ni tu tidak boleh saka daripada si ayah. Ataupun kalau ayah bunuh anak, ayah tak saka daripada anak. Kita contoh lain. Seorang orang muda tu, dia bawa kereta, mak dia duduk tepi. Mak memang kaya sungguh. Mak mak dating, banyak iti hingguh. Mak duduk tepi. Orang muda bawa kereta, tiba-tiba orang litah sikit. Orang litah pun marah lalu lah. Naik angin lalu. Nyepereh. Gila kat bawah trailer pun masuk. Sampai kat accident. Akhirnya, mati mak dia. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Maka si anak tersebut tidak berhak sedikit pun daripada harta pusaka mak dia. Sebab dia? Sebab punca kecuaian dia menyebabkan mak dia meninggal dunia. Baik. Begitu pandangan mazhab Imam Syafi'i. Tetapi orang yang dibunuh berhak mendapat pusaka daripada pembunuh. Jika orang yang dibunuh mati selepas daripada pembunuh. Mana cerita? Ini sebagai contoh sahaja. Katakanlah anak dia ngisak, sallallahu salamatu wal afiyah, minta piti dengan mak. Mak tak wi, yang ngamuk rumah, yang tetok mak dia. Jadi bila tetok mak dia, tahu adik-beradik lain, orang kampung lain, pakak cari, lari awak dia. Mak dia atuk hospital, ICU kau. Nyawa-nyawa ikan, tapi dah mati lagi. Orang duk kejar kat tu, kejar kat ni. Last sekali terjun dalam sungai, lemah mati. Hak anak hak bunuh mak saat ni tu mati dulu. Mati dulu. Mak dia duduk ICU lagi, duduk ngak-ngak mati. 10 minit lepas tu baru mak dia mati pula. Okey, mak dia hak yang mati selepas daripada dia tu berhak mendapat pusaka daripada dia. Jadi mutu buruk. Hak yang duduk naik tu, hak ngisap wadah kat mutu buruk tu harta juga. 500 riyal 1000 pun harta juga. Jadi ada bahagian mak dia. Dan bahagian mak dia saat ni tu beri kepada mak, lepas tu dah mak tak ada dah, bagi kepada ahli waris mak. Jadi pembunuh tidak boleh mewarisi daripada orang hak yang dibunuh. Tetapi orang yang dibunuh boleh mengambil pusaka daripada pembunuh, tapi dengan syarat orang hak yang dibunuh mati kemudian berbanding dengan pembunuh, dan pembunuh mati terlebih dahulu. Sama juga dalam bab orang hak yang diwasiatkan. Sama juga dalam bab orang yang diwasiatkan. Wasiat ni benda wasiat. Wasiat ni ini adalah pemberian harta yang diikatkan dengan kematian. Itu makna wasiat. Kalau saya mati, motor ni wi ketuk imang kereta ni wi ketuk bila. Baik. Lepas tu pitih ni wi ke orang masjid dah. Suruh bayar api air untuk kebajikan masjid. Baik. Sah tak wasiat tersebut? Wasiat tersebut sah. Tapi ada syarat dia lah. Syarat jangan lebih daripada 1/3 keseluruhan harta peninggalan. Kisah wasiat tersebut. Dah tak ada tulis bergadang, tak ada tulis. Tak ada pakai peguam-peguam dia, tak ada pakai lawyer-lawyer dia. Dia bukan syarat. Syaratnya apabila dia saat itu melafazkan perkataan yang menunjuk dia telah memberi harta dia setelah daripada dimati kepada orang lain, yang mana orang lain saat itu bukan ahli waris dia dan tidak lebih daripada 1/3, maka sah wasiat walaupun tidak bertulis. Yang penting keluar daripada mulut dia dan dia adalah orang yang cerdik, orang berakal, dia baledah. Baik. Jadi wasiat tu. Katakanlah diwasiat kepada seorang. Dia kata kalau aku mati tanah ni, 2 lot ni, ingat ni, mak nak pesan ni, kalau mak mati tanah ni, wi ke dia ni. Jadi orang pakat tahu belaka lah. Wi ke orang ni. Kawan tu memang nak lama dah tanah ni. Tunggu-tunggu, pas sari dah mati. Sakit pun ni ingat sedap dah. Ingat mati dah. Segom mula. Allah lambatnya mati. Lagi cekek dulu lah, suruh mati. Baik, mati kawan ni lepas kena cekek. Orang hak yang diwasiat saat itu tidak berhak mendapat wasiat. Kerana dia
kerana dia telah membunuh orang yang berwasiat. Antara penghalang adalah dia bunuh seseorang. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan apa yang kita bincang ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر